Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam channel YouTube saya. Kita sambung bahagian ketiga, soalan nombor 10 daripada Trial Negeri Kedah 2021 kertas 2. Alright, siapa tak tengok lagi kertas 1 boleh tekan dekat link di atas untuk tengok kertas 1. Okey. Alright, so soalan 10 is showing you a rheostat. Okay, apakah fungsi rheostat? Okay, kita jawab yang A dulu. Sekejap lagi kita cerita lebih sikit lah. Okay, fungsi rheostat. Kalau dalam perkataan lain, kadang-kadang awak boleh jumpa dengan satu terma dipanggil sebagai perintang boleh laras ataupun variable resistor. Okay, apa itu perintang boleh laras? Laras tu maksud kita boleh ubah-ubah kan. So apakah yang kita ubah-ubah daripada perintang yang kita ada ni? Kalau macam perintang biasa, kita tengok perintang tu dia ada label kan. Kadang-kadang dia ada label 5 ohm contohnya, 10 ohm. Tapi rheostat dia cuma bagi nilai maksimum dia. Kadang-kadang ada label dekat atas ni. Contoh dia tulis maksimum 50 ohm. So rintangan yang dapat dihasilkan daripada rheostat ni is in the range of maybe somewhere, takkan nak kata zero kan, mesti ada rintangan juga. Okay, maybe somewhere between the range of 5 to 50 ohm katalah. Okay, contoh lah kan. So the value of resistance can be varies. Okay, can be varies. So apa fungsinya? To control the electric current, untuk mengawal jumlah arus elektrik. Bagaimanakah rheostat dapat mengawal jumlah arus elektrik? Dengan memvariasikan atau mengubah-ubah, dengan kita menyeting pula. Okay, dengan kita menghadkan jumlah ataupun menghasilkan rintangan pada satu-satu amount. Ingat tak hubungan antara rintangan dengan arus? Kalau kita dapat menghasilkan rintangan yang besar, maka arus yang dapat melepasi rheostat adalah kecil. So that is how we control the amount of electric current. Okay, so B, state one factor which affect the change in the resistance in the rheostat. So kita tahu memang kita control jumlah arus dengan mengawal ataupun menghasilkan sejumlah rintangan. Jadi macam mana rintangan tu kita boleh ubah-ubah pula? Okey, dekat sini awak kena tengok bahagian yang berada pada satu-satu rheostat tu. Misalnya seperti yang berada dalam diagram 10.1, saya padamkan dulu yang ni. Okay, kita tengok bahagian-bahagian dia, nanti kita akan boleh relate lah kan. Alright, so ada terminal A, ada terminal B, ada terminal C. Okay, dan ada satu bahagian dipanggil sebagai sliding contact ataupun slider. Dua-dua boleh lah, mana-mana lah. Okay, this slider or sliding contact is the part where you adjust so that you produce different value of resistance. Awak boleh tolak dia pergi sebelah kiri atau awak boleh tolak dia pergi sebelah kanan. Dan hasil daripada tolakan awak sama ada ke kiri atau ke kanan, awak dapat mengubah nilai rintangan. Okay, so apa kaitan dia? Okay, nanti apabila awak bukan nantilah, sepatutnya awak dah buat eksperimen ni kan, eksperimen EMF ke yalah, biasa kita guna eksperimen untuk mengkaji nilai daya gerak elektrik EMF dan juga internal resistance. Biasa kita pakai rheostat lah. So when you move the sliding contact, you actually changing the length of conductor. Okay, the length of conductor, atau juga boleh disebut sebagai
wire. Dekat mana konduktor dengan wire ni? Here. This is all the wires ataupun konduktor. Kalau awak perhatikan, ataupun kalau awak sekarang berada kat rumah lah kan, kalau tak ada dekat makmal, kalau awak boleh pergi makmal, awak minta pergi makmal lah. Biasa cikgu awak akan tunjuk ni. Okay, dia ada wire-wire. Okay, dekat rheostat ni dia adalah bahagian wire-wire yang dililitkan dekat sini. So wire ni bukannya wire segulung-segulung, ianya semuanya bersambung. Daripada terminal B ni dia start gulung sampailah ke hujung sini. From the right hand side to the left hand side, gulung. Ianya satu wire yang sangat panjang. Wire yang sangat panjang. So you are actually varying the length of conductor, thus producing the different value of resistance. Ya, ingat tak hubungan antara R dengan length? One of the factor that affects resistance is the length of conductor. The greater the length, the higher the resistance produced. Analogi dia apa? Kalau hari tu awak nak travel daripada, katalah daripada Perlis nak pergi sampai ke Johor sana. Perlis pergi sampai Johor, jauh tak? Jauh, panjang perjalanannya. Maka banyak tak rintangannya? Banyak. Kena berhenti banyak kali, nak kencing, nak berak, nak makan, nak bayar tol lagi berapa ringgit. Banyak rintangan dia. Macam tu analogi lebih kurang ya. Alright. C. Explain the working principle in the rheostat. Okay, working principle atau prinsip kerja maksudnya macam mana rheostat berfungsi. 3 markah, berapa poin? 3 poin. Okay, poin pertama, current bila kita sambungkan arus akan mengalir melalui rheostat tersebut. Dia mengalir juga, cumanya besar atau kecil saja. The current flow from B to C. Okay, from terminal B to terminal C. Okay, saya nak padamkan sikit. Bukan padamkan sikit lah, padam sebahagian apa yang saya conteng tadi tu. Okay, ni sebab saya nak cerita sikit lah apa yang jadi. Okay, current flow from B to C through the slider. Ataupun perkataan slider ni awak boleh guna sliding contact. Jadi bila awak buat eksperimen, sepatutnya awak dah tahu sambungan yang pertama adalah B. For you to use the rheostat, wire mestilah pertama sambung dekat terminal B. Kemudian di sebelah kiri ni awak ada dua option. Okay, ada dua option. Sama ada terminal C atau terminal A. Kalau awak letak pada terminal A, seolah-olah awak tidak memberi fungsi kepada slider. Slider ni apa guna dia? Slider ni dekat bahagian sini dia ada konduktor, besi dengan besi lah, konduktor dengan konduktor, to conduct the current, untuk mengalirkan arus. Jadi kalau awak sambung B dengan A, seolah-olah slider ni tak ada fungsi. So apa guna awak tolak kiri dengan tolak kanan? Awak tidak dapat mengubah sebarang rintangan ataupun arus yang akan mengalir melalui rheostat. So bukan dengan A. So you are going to make use the slider. So you are connecting B and C. Nampak tak? B ni arus masuk kat sini, lalu dalam wire, kena dekat besi slider, naik ke atas ni. Ni besi juga ya, konduktor juga, sampai dekat terminal C. So it is actually B and C for you to use the function of rheostat. Saya ulangi sekali pelajar, hati-hati bila menyambungkan wire pada rheostat. Terminal B, okey, terminal B, sebab sini dia tak ada pilihan kan, memang terminal B je lah. So kalau awak nampak ada dua terminal, atas dengan bawah, awak tengok terminal mana yang bersambung dengan slider.
So supaya awak, bila awak ubah slider ni, awak mengubah panjang wire. Kalau slider kat sini, maka wire tu kat sini je. Panjang wire ni, panjang ni saja. Okey pelajar, kalau awak ubah slider pergi kiri lagi, katalah slider ubah pergi sini, slider tu awak tolak pergi sini, maka panjang wire jadilah panjang sini. Sampai sini wire dia, jadi makin panjang. Okey. Nanti dekat sekolah kalau tak faham apa yang saya cakap ni, tak jelas, tanya saya, tanya cikgu awak. Cikgu, apa fungsi slider ni cikgu? Macam mana pula? Cikgu Zul kata wire jadi panjang, wire jadi pendek. Nak kena kontak dengan mana, terminal mana. Dan barangkali rheostat awak tu tak sama seperti mana dalam Rajah 10.1 ni. Mungkin dia ada beza sikit lah. Ada yang terminal dia duduk tepi ni, duduk bawah ni pun ada. Okey, itu untuk dibincangkan, untuk awak ambil perhatian ya. Jadi poin pertama, current flow. Kita cerita dulu current flow daripada B pergi ke C. Okey, so moving, ni kita nak cerita pasal slider moving the slider. Bila kita gerakkan slider, moving the slider means, bermaksud, means we lah, kita change, we are changing ataupun we change the length of wire. Macam saya sebutkan tadi, apabila kita gerakkan slider, sebenarnya kita sedang memanjangkan wayar atau memendekkan wayar. Terpulang, depends kepada tolak awak tu, tolak ke kiri ke tolak ke kanan. Kita tidak ada satu fix pemahaman bahawa tolak kiri rintangan bertambah, tolak kanan rintangan berkurang. Tak. Sebab rheostat awak tu, kalau kita terbalikkan pun nama dia rheostat juga. Kan, ni muka depan dia kan. Kalau kita pusing pergi belah sana, dia rheostat juga. So awak kena tengok bacaan arus pada ammeter, baru awak tahu rintangan dia jadi bertambah ke jadi berkurang. Okay, and your final point is for you to elaborate the relationship here. Okay, so the longer the wire ataupun conductor, the higher the resistance. Ni saya buat ringkas sebab tak cukup ruang. The higher the resistance and the smaller the electric current. Sorry saya tak boleh tulis penuh, saya nak jimatkan ruang kat sini. Tapi dalam exam jangan buat tanda ni, disclaimer ya. Saya beritahu awal, tanda naik atas turun bawah ni avoid. Dalam exam avoid this sign. Saya buat sebab saya nak ringkaskan dalam bentuk bentuk yang lebih padat lah kan tulisan ni. Takkan saya nak tulis decrease, increase. Okay, tapi jangan buat dalam exam. Awak tulis ayat dia lah. So the longer the wire, the higher the resistance and the smaller the current. Jadi current ni kita nak tahu besar ke kecil. Rintangan tu nak tahu besar ke kecil, tengok bacaan ammeter. Dia tak ada kat sini, tak ada screen setakat ni saya tak jumpa lagi lah rheostat kat sini dia ada screen ke, ada touch screen ke, dia tunjuk resistance turun ke, resistance naik ke, tak ada. Melainkan multimeter. Kalau awak pernah tengok multimeter, dia ada bacaan. Right, banyak dah ni sembang pasal soalan 10 ni, panjang. Okay, D. Soalan 10 juga saya terus kepada soalan essay. This is an electric kettle used to boil water. Table 4 shows the specification of 4 wires of the same diameter. Dia kata diameter sama besar, that can be used as a heating element. Okay, soalan ni sedang menguji awak tentang heating element. Kita nak dia jadi cepat panas ke lambat panas? Kita nak dia cepat panas. Sebab apa? Kita nak pakai cerek ni dengan efektif. Kerana cerek fungsinya adalah memanaskan air. Cerek elektrik tak adalah fungsi lain kan, memanaskan air, mendidihkan air. Jadi kalau heating element awak tu lambat panas, tak gunalah. Itu dia punya main idea ya.
So baca lagi soalan. Ingat belajar baca soalan. Semua perkataan yang ada dalam kertas soalan tu baca semua. Baca semua. You are required to determine the most suitable wire and explain the suitable based on the following aspect. Give reason for your choice. 10 markah. Soalan ni jenis decision making. Bila decision making, pilih satu sahaja. Okay, kita terus kepada jawapan. Kalau nak buat dulu macam biasa, boleh pause video ni. So jawapannya adalah, we are choosing M. And okay, untuk kesekian kalinya saya akan pesan kepada awak explain M sahaja. Bila awak dah decide bahawa M lah pilihan awak, awak akan terangkan berkaitan dengan M dan ciri-ciri M dan reason untuk M sahaja. So first point will be the density should be small because it is lighter. Yang ni jawapan sangat-sangat klise. Sangat-sangat klise. Jadi janganlah tersalah point ini. Okay, untuk awak guna ataupun memilih satu barang yang melibatkan mobility. Kan cerek kita angkat kan. Kadang kita angkat dia untuk kita tuangkan air. Okey, kita buat berat sangat pun tak guna. Okey, berat memanglah, kadang-kadang cerek tu berat sangat kan. Jadi kita nak pilih density, kita pilihlah yang paling kecil kerana density small produce lighter object. Okey, lebih ringan, lebih mobile. Tapi tak payah guna perkataan mobile dulu lah, lebih ringan. Saya kata klise sebab most of the essay question kalau melibatkan density, most probably, okay, bukan saya kata semua, saya tak pukul rata. Saya kata kalau melibatkan mobility, kita nak dia mobile kan, kita nak angkat dia, kita nak bawa dia pergi merata, biasanya lighter density low. Okay, kedua, in terms of melting point. Melting point of siapa? Ni awak jangan pula pening. Density, okay, melting point, oxidation rate, resistivity, semua ni merujuk kepada siapa? Bukan cerek je. Okay, bukan cerek. Bahkan bukan merujuk kepada cerek. Merujuk kepada wire ataupun heating element. Kat mana heating element tu? Ni lah, dalam ni. Ni yang bergulung-gulung ni. Yang ni. Okay, yang bergulung-gulung dalam rajah 10.2. Dalam cerek tu. Pedulikanlah pasal dia punya body dia tu. Alright. So back to the your third point. The melting point should be high. Apa maksud melting point? Bila jumpa melting point, boiling point, itu semua adalah suhu. Point tu adalah suhu. Melting point maksudnya suhu di mana bahan tersebut akan mula mencair. Kita nak suhu dia tinggi ke suhu dia rendah? Mesti tinggi. Sebab fungsi heating element adalah untuk menjadi panas. Menjadi panas. Kalau melting point dia rendah, suhu tak tahu mana, dia punya melting point, dia punya heating element sudah pun melebur. Tak gunalah. So the wire will not melt in high temperature. Ataupun awak boleh tulis juga apa dia panggil, tahan lama apa, saya tak ingat apa, tak boleh keluar pula bahasa Inggeris dia. Long lasting, yes, long lasting boleh juga. Sebabnya dia tak mencairkan, dia long lasting. Okay. Tapi yang pentingnya adalah perkataan will not melt in high temperature, pada suhu yang tinggi. Kurang-kurang akan memanas pada suhu 100 sebab air akan mula mendidih pada suhu 100. Jadi kurang-kurang dia boleh tahan suhu 100. So dekat sini saja dua sudah nombor yang berada dalam ciri-ciri M. 2500, 9000. Buat sekian kalinya pelajar-pelajar, jangan tulis nombor. Jangan tulis nombor. Saya ulang banyak kali ni. Tak ada pula soalan tulis the density must be 2500. The melting point must be 9000. Ya, tak ada. Kita tak pilih spesifik kepada nilai. Kita akan guna comparative word. Comparative.
word. Perkataan pembandingan ada banyak. High, ada low, atau great. Great tak ada, salah, bukan great. Thick, tebal. Okay, ada banyak lagi lah. Long, short. Guna yang itu. Okay, avoid using number. Right, next point, the oxidation rate is low. The oxidation rate is low. Sekali lagi kita guna low. Tapi kebetulan dalam apa table ni dia tak bagi nilai, dia cuma guna perkataan tu kan. Kita copy je lah. Kenapa oxidation rate kena low? Oxidation ni dalam kimia pun awak belajar. Sebenarnya kita tak belajar dalam fizik, tak silap saya kita belajar dalam kimia kan. Tapi sepatutnya awak dah pun get used kepada ataupun dah familiar lah. Oxidize ni bagus ke tidak? Tak bagus. Pengoksidaan maksudnya mudah bergabung dengan udara. Macam magnesium strip kan. Bila awak nak guna, awak kena kikis dia kan. Ambil kertas pasir awak kikis. Kerana magnesium mudah oxidize, mudah bergabung dengan udara. Nanti dia ada lapisan lapisan oksida dekat atas tu kan, menghalang daripada reaction ataupun kita punya result yang nak dapat tu lah. Ni in terms sudut pandang kimia lah. Ataupun kita bahasa kampung kita panggil mudah berkarat. Mudah berkarat. Sebab tu awak tengok pagar-pagar rumah orang kaya biasanya dia tak berkarat. Sebabnya kita letak satu lapisan supaya menghalang daripada oksigen bergabung dengan pagar tersebut. Jadi pagar tu nampak cantik lah, kilat-kilat, silau-silau kan. So the wire can be used for a longer time ataupun not easily rust. Ataupun apa satu perkataan saya tak ingat lah. Banyak perkataan tak ingat hari ni. Tak apalah, memadai lah macam tu kan. Alright, last one sama juga. Ni kan nombor, jangan tulis nombor. Cuba tengok dekat sini 8, 7, 3.5, 2.3. Okay, tetapi awak tengok nombor dan tengok kuasa. Pelajar tengok kuasa sama. Okay, nombor yang kecil di depan, kuasanya nampak negatif 7. Ini merujuk kepada suatu nilai rintangan yang tinggi. Kenapa perlu rintangan tinggi atau resistivity tinggi? Because to produce more heat energy. Kenapa nak hasilkan tenaga haba yang besar pula ataupun lebih banyak tenaga haba? Kerana untuk memanaskan air dengan lebih cepat. Okey. Kemudian jangan lupa 2 markah ni penting kan tak pasal-pasal dapat B+. So pilih 1 markah. Kemudian bagi lagi reasonnya, lagi 1 markah. Reason ni awak catatkan saja. Because the density of wire is small, the melting point is high, the oxidation rate is low, and the resistivity is high. The combination daripada 4 point awak tu, 4 karakteristik awal awak. Okay, all the best. Saya harap awak memang boleh skor. Saya doa sangat yang mana tengok video saya ni, ya Allah bagilah pelajar-pelajar saya ni dapat terima apa yang saya cakap, dapat ingat apa tips yang saya bagi. Macam nombor-nombor jangan tulis, guna comparative word. Reason boleh ulang 2 kali. Okay, reason boleh ulang 2 kali tu saya dah sebut dalam video yang lepas kan. Okay, buat dalam bentuk table because it is more presentable. Okay, lebih cantik lah. Okay, cakap banyak pun tak guna. Kita sambung soalan pengiraan. 3 identical bulb. Okay, lampu ni mentol ni semuanya serupa. Apa maksud serupa ni? Dia ada rintangan sama. Okay, dan dia ada power rating yang sama. This is what we call as power rating. Okay, power rating tak nak cerita lah kenapa dia tulis macam ni kan. Tengok video saya yang lepas, saya dah cerita dah apa maksud 6V, 18 watt. Okay, tak nak cerita, nanti panjang sangat video ni. Nombor 1, calculate the resistance of 1 bulb. Macam mana nak cari resistance of 1 bulb? Kita 1 bulb apa pun tak ada maklumat kat sini, tapi kita ada maklumat
power rating, iaitu powernya 18 dan nilai V nya adalah 6. So P dengan V kat sini boleh bagi awak nilai R. Okay, boleh bagi awak nilai R. So kita guna formula P, hubungan V dengan R dalam formula power adalah V square divide by R. Ada satu formula lagi kan, P equals to I square darab dengan R. Yang ni bahagi R, yang ni darab R. P kita tak pakai lah yang ni, kita tak nak sibuk-sibuk masukkan arus kat situ. Kita ada maklumat V dengan P kan, carilah R tu. So R kita bawa naik atas, P kita bawa turun bawah. So V square bahagi P. Okay, we work from here lah. Work on from here. V square 6 kuasa 2 bahagi power 18. Tekan kalkulator pelajar-pelajar, hati-hati. 6 kuasa 2, okay, bahagi 18, kita dapat 2 ohm. Kemudian kita fikirkan, betul ke jawapan kita dapat ni adalah nilai rintangan untuk satu mentol? Okay, so jawapannya adalah betul lah ni. Okay, bila berada dalam keadaan selari kan, saya rasa tak lebih daripada tu kan, takkan nak cari satu-satu pula kan. Okay, so setiap satu daripada bab itu nilai rintangannya 2 ohm. Okay, cukup kat situ. Bila kita dapat, kita cuba tuliskan. Ni 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Dan awak perlu alert bahawa ketiga-tiga bab ni disambungkan secara parallel, selari. Selari ya, pelajar-pelajar, selari. Okey, setiap satunya 2. Untuk jawab soalan 2, total resistance in the circuit. So, berapakah rintangan keseluruhan di dalam litar ini? Kita buat kat sini. Kalau susunannya parallel, maka rintangan keseluruhan dikira menggunakan formula 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Depends kepada berapa rintangan yang terlibat. Kat sini 3 kan, jadi sampai 3 lah. So jangan lupa bila cari nilai rintangan dalam keadaan parallel, sentiasa tulis semula left hand side awak. Jangan biar sama dengan je, nanti awak lupa yang sebenarnya awak sedang selesaikan 1/R dahulu, baru cari R. Jadi kat sini 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2. Okay, so tulis balik 1/R sama dengan 3/2. Nak cari R macam mana? Kalau 1/R 3/2, R sebenarnya 2/3. Jangan tinggal dalam pecahan, tinggal dalam titik ataupun nombor perpuluhan. Dengan unitnya yang betul. Okay, 0.67. Soalan ketiga, calculate the total energy dissipated. Tenaga yang telah dilesakkan dalam masa 2 minit. Maksudnya tenaga yang hilang lah. Boleh pakai formula E sama dengan PT. Okay, E sama dengan PT. Cuma power dekat situ, make sure pelajar pakai dalam unit watt, bukan kilowatt lah. Kalau kilowatt, kita nak cari bil elektrik je. Kat sini tak boleh libatkan bil elektrik. Jadi powernya dalam watt. Jadi tak boleh tukar tu. 18 darab dengan masa. Masa berapa? 2 minit. Okay, 2 minit darab dengan 60. Sebab minit kita nak tukar pergi saat 2 darab 60. Okay, hati-hati. This is calculation for one bab. Ada berapa bab ni? 1, 2, 3. Ada 3 bab. So here's the tricky part lah. Okay, saya boleh kata soalan ni, soalan nombor 3 tu mungkin sedikit menguji awak lah. Awak sedar ke tak mentol tu ada 3. Jadi darab 3. Okay, all of this multiplied with 3. Darab dengan 3 dapat 6480. Jangan lupa unit joule. Okay, tenaga dalam unit joule. Tenaga apa sekalipun, semuanya dalam unit joule.
Tenaga kinetik ke, tenaga apa ke, tenaga elektrik ke, semua awak tulis joule. Okay, unit SI untuk tenaga joule, J besar. Alright, soalan terakhir untuk video kali ni. This is a bicycle dynamo. Saya tak pasti awak sebagai gen apa awak sekarang awak pelajar-pelajar zaman sekarang ni ada tak naik basikal yang depan dia ada dynamo. Yang tu saya sangat tak pastilah, sebab biasa pelajar zaman sekarang naik basikal road bike kan, mountain bike, ataupun fiksi, mana nak letak dynamo. Tapi just for the sake of learning, bicycle dynamo ni kita letak dekat tayar. Tayar biasanya tayar depan lah. Okay, dynamo tu kita letak, dan bahagian knob ni ataupun tombol ni adalah bahagian yang kita attach. Bukan attach lah, kita sentuhkan pada tayar. Jadi bila tayar move ataupun rotates, the knob will also move ataupun rotate according to the rotation of the tayar. Dia bukan bergerak sekali dengan tayar, tapi pusingan tayar tersebut menyebabkan tombol ni berputar, rotate. So bila tombol tu berputar, menyebabkan magnet di dalam ini juga berputar. Here, magnet di dalam ni akan berputar. So apabila magnet berputar, magnet ni dia ada magnetic field kan. Semua magnet, magnet kekal ke, magnet tak kekal ke, akan ada magnetic field. And when the magnetic field is rotated, kenapa pula magnetic field boleh rotated? Sebab dah knob tu kan attach dekat magnet. Jadi bila knob berputar, magnet berputar, magnetic field juga berputar. And for that reason, the magnetic field will be cut by the coils of wire. Kan ada wire kat tepi ni. Okay, jadi magnet tu berputar menyebabkan berlakunya cutting of magnetic field. Cutting of magnetic field. Pelajar-pelajar, ketahuilah bahawa sama ada awak gerakkan wire ni kan, saya buat ni, saya buat yang simple punya. Sini north, sini south, ada wire kat tengah-tengah ni. Sama ada awak gerakkan wire ke atas atau ke bawah, awak sedang memotong medan magnet, ataupun awak gerakkan, awak biar wire statik, tapi awak gerakkan magnet ke atas atau menggerakkan magnet ke bawah. Kedua-duanya menghasilkan pemotongan medan magnet, cutting of magnetic field. And when the magnetic field is being cut by a conductor, it will produce, ataupun inside the wire there will be a current called induced current. Akan ada suatu arus dipanggil sebagai arus aruhan. Arus aruhan. Okay, arus yang mana kita tak pakai conventional battery ataupun dry cell. Kita tak ada pun bateri dalam ni. Okay, saya tanya awak, arus elektrik tu bagaimana? Arus elektrik tu akan mengalir melalui wire yang bersambung dengan suatu bulb. Bulb tu kita letaklah dekat depan maggat tu. Bukan depan maggat pula, dekat depan bahagian depan ni. Jadi arus aruhan mengalir dalam bulb, bulb akan menyala. Okay, kita tak ada pakai bateri, hebat. Tapi kalau kita kayuh laju, lampu cerah. Kita kayuh perlahan leha-leha, lampu jadi malap. Jadi kalau malam-malam tu kan, kalau malam-malam kalau kita kayuh slow-slow dalam gelap pun macam kurang function ke Jadi gelap kita kena kayuh laju-laju, lagi cerah. Okay, back to the question. The dynamo is connected to an electric bulb and it is found that the bulb is dim. Dia kata masalahnya bila sambung dekat bulb, bulb tu menyala tapi malap. Mentol, nyalaan mentol, malap. Macam saya cerita tadilah. Malam-malam awak tak nak kayuh laju dan gelap, buat apa? Kecuali awak takut lah kan. Tapi somehow nyalaan lampu tu tak membantu awak. Nyalaan mentol dia malap. Jadi using your physics knowledge, explain a modification. Ini soalan modification, soalan 11 ya. Soalan 11.
that has to be carried out to increase the brightness of the bulb. Your focus will be mainly to suggest how can you increase the brightness of the bulb. Ubah apa benda yang ada di dalam dynamo ni supaya boleh menghasilkan lampu yang menyala lebih cerah. Kenapa lampu boleh menyala lebih cerah? Something to do dengan induced current, amount of induced current yang terhasil. Sebab tu kena faham semua benda ni. Sebab tu saya explain dulu. Okay. So pelajar-pelajar, this is the answer. Sama juga ni saya ambil screenshot daripada skema jawapan saja. Jadi awak akan buat dalam bentuk table seperti mana yang saya dah ajar tu lah. Okay. Nevertheless, point pertama, use a stronger permanent magnet. Dia ada magnet dalam ni, kita pakai strong magnet. Point pertama. Makin teruk tulisan. Okay, strong magnet. Okay, produce ataupun strong magnet. Kalau kita guna magnet yang lebih kuat, maksudnya kita menghasilkan ataupun kita menggunakan more. Kenapa je macam tu? More ataupun compact magnetic field. Macam ni Kalau magnet tu magnet yang lemah, mungkin dia punya magnetic field dia katalah 3 saja. Magnetic field lines dia 3. Tapi if we are using a stronger magnet, okay, stronger magnet means the magnet are producing lots ataupun greater number of magnetic field lines. Jadi kalau lebih banyak magnetic field line, kita boleh cut the magnetic field line pada kadar yang lebih besar, so that we can produce higher rate of cutting of magnetic field. Flux kat sini sama maksud dengan magnetic field. Okay, use stronger magnet. Kalau dalam exam, pelajar dengar, kalau dalam exam modification tu ada melibatkan magnet dan diminta untuk awak pilih atau ubah suai, pilihlah magnet yang lebih kuat, stronger magnetic field ataupun stronger magnet, stronger permanent magnet. Alright, nombor 2, increase the number of turns. Okay, kalau kita menggunakan katalah 2 dawai je kat sini, maka 2 dawai tu lah yang sedang memotong magnetic field. There is not efficient. Jadi kalau kita tambahkan lebih banyak bilangan lilitan, maka lebih banyaklah pemotongan medan magnet akan berlaku. Sama tak reason nombor 1 dengan nombor 2 point dia? Sama, because we can repeat. You can repeat your reason maximum 2 times. 2 times. Awak boleh ulang 2 kali reason yang sama sebiji. Awak ulang 2 kali. Okay, jadi tak ada masalah. Kalau awak fikir lama, awak fikir kan, sama ni takkan nak tulis, takkan kod sama. Jadi jangan duk cakap takkan kod, memang kod. Okay, so boleh ulang 2 kali maksimum. Jangan duk pergi ulang sampai 4 kali. 2 kali maksimum. Ketiga, the coil should be made from metal of low resistance. Coil ataupun dawai ni jangan pula pergi guna dawai yang rintangan dia tinggi. Nanti arus yang nak mengalir dalam wire tu akan jadi kecil. So the coil should be made from metal of a low resistance so that we can produce more induced current. Ni kan key point tadi, menghasilkan induced current yang lebih besar. Jadi pemeriksa bila dia tengok, tak kira lah pemeriksa ke cikgu awak ke, kalau awak boleh sebut perkataan induced current, dia sangat bangga. Kembang habis apa yang ada kembang. Okay, jadi cikgu awak kembang rasa macam kalau orang Penang kata tu merak habis lah. Kalau awak boleh sebut arus aruhan, bangga dia mengajar awak 3 tahun 3 tahun 2 tahun lebih. Arus aruhan menghasilkan arus aruhan yang lebih besar. Nombor 4, use sticker wire. Wire tu bukan saja sekadar kita cari rintangan dia rendah.
kita juga menggunakan wire yang tebal ataupun cross sectional areanya besar ataupun diameternya besar. Kerana for the same reason we are producing low resistance so that more induced current can flow. Kalau nombor 3 dengan nombor 4 ni semua dah mainkan factor affecting resistance. Factor affecting resistance. Faktor mempengaruhi rintangan. Okey, nombor 3 dengan nombor 4. Right. Kenapa sampai 5 ni? Last sekali adalah diameter. Kenapa perlu sampai 5? Kerana ingat pelajar yang ini adalah essay jenis modification. Bila modification, awak perlukan 5 suggestion dan 5 reason untuk awak layak dapat 10 markah. Habis yang tadi cikgu, essay tadi, kenapa 4 je cikgu? Density, melting point, oxidation rate, resistivity. Kenapa 4 je cikgu? Sebab 4 kali 2 8 tambah dengan decision yang awak pilih ataupun sebarang alatan yang awak pilih tu dengan reason dia will give you another final 2 marks. So 8 tambah 2 dapat 10. Jangan awak confuse atau drop markah. Yang ni bila soalan ni bila keluar? Soalan 9 dan soalan 10. Pilih satu antara 9 dengan 10. Okey, soalan making decision duduk dalam soalan 9 dengan 10 essay dia. Habis yang kita tengah buat ni cikgu, ini soalan 11. Bila rajah 11 maksudnya soalan 11. Dia memang macam tu. Okay, soalan 11 adalah soalan modification. Bila modification, extra lah 5 suggestion dan 5 reason. So suggestion yang kelima, the diameter of the knob should be bigger so that it can increase the rate of rotation. Knob ni kalau buat kecil, nanti magnet pun ni putar perlahan ataupun pada kadar yang kecil lah. Jadi kalau knob ni kita buat besar, tayar tolak sikit je, magnet ni dah berputar banyak. So kadar pemotongan medan magnet jadi lebih besar. Okey, saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Saya berharap sangat awak boleh ambil manfaat. Kalau awak rasa awak tengok video ni, wah bagus kan, bukan ni puji diri sendiri ni, awak rasa kawan-kawan awak bila awak tengok, awak rasa awak boleh ambil manfaat daripada video ni, boleh kongsi dengan kawan-kawan. Tak kira lah sekolah mana. Okey, kita tak penting, kita jangan asabiah. Budak MRSM dengan budak MRSM je nak share. Budak SBP dengan SBP je. Budak kementerian, sekolah kementerian, harian dengan harian je. Agama dengan agama je. Jangan asabiah sampai macam tu. Sebab akhirnya kita semua pergi masuk kubur. Okey, yang nak baca talqin tu pun bukan budak MRSM. Kalau awak tu budak MRSM, bangga sangat kan. Yang baca talqin tu bukan budak MRSM, budak sekolah lain juga. Okey, tak mungkin lah budak MRSM juga baca. Jarang-jarang berlaku lah kan. Contoh nak bagi tahu. Jadi benda yang baik kita share, kita guna sebab kita nak berjaya sama-sama. All the best. Okey, teruskan belajar. InsyaAllah Allah bantu awak dengan apa cara sekalipun. InsyaAllah. Kalau bukan sekarang, nanti. Okey, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.